Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 28/11/2021 kita teruskan perbincangan kita dalam kitab Al-Wafi. Al-Wafi, syarah kepada hadis Al-Arba'in susunan Imamun Nawawi. Kita sudah masuk kepada hadis yang ke-41, ittiba'u syar'illahi ta'ala imadul iman. Maksud dianya, mengikut syariat Allah adalah menjadi paksi kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak benar-benar beriman seorang kamu sehinggalah hawa nafsu dia mengikut ajaran apa yang aku bawa. Hadis ini, kata Nawawi, hadithun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, dalam siri yang lepas, siri pertama kepada syahadah hadis ini, kita bincang tentang hakikat hawa nafsu. Kemudian bahayanya hawa nafsu kalau dibiarkan, dan menjadi kewajipan kepada kita membaik pulih, mendidik jiwa nafsu supaya ikut kebenaran. Sambungan kita pada kali ini bagi jemaah yang ada kitab, muka surat 652. Al-Wafi 652, fiqh hadis yang ketujuh, maratibul iman. Maratibul iman maknanya tingkatan, martabak keimanan. Iman kita ni martabak dia tak sama. Ada orang yang mantap iman dia, ada orang yang sederhana, ada orang yang iman dia lemah, ada orang yang iman dia on off, macam munafikin itu main-mainnya dengan iman. Apabila seorang Muslim itu mengucap dua kalimah syahadah, bila kita mengucap dua kalimah syahadah, menundukkan dirinya kepada syariat Allah, menyimpulkan keazaman dalam hadnya untuk beriltizam dengan suruhan dan cegahannya, maka dengan itu terhasillah usul iman dalam dirinya. Iman tu kepatuhan, kepercayaan, aqdul azmi. Makna kita, akidah kita bulat-bulat, percaya kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada arahan Allah, maka itu nama dia iman. Di peringkat ini, beliau mencapai kedudukan iman yang paling rendah, iaitu perpindahan daripada garis pemisah antara kufur ke dalam lingkungan orang yang beriman. Mana kalau dia setakat dia mengucap saja, percaya saja, itu dia dah masuk dalam garisan iman, zon iman. Kita kata keluar daripada zon kafir. Dia sudah masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang beriman, dan kejayaan adalah diharap-harapkan untuknya pada hari kiamat. Maknanya kalau orang ini boleh mengucap dua kalimah syahadah, dia telah yakin dengan ucapan dia, paling kurang pun dia ada kunci untuk ke syurga. Kalau langsung tak mengucap, tak ada apa adalah dia. Mungkin orang ni taraf dia, iman dia lemah, mungkin dia kena azab dulu, tapi dia akan keluar daripada neraka ke syurga. Berbeza dengan orang kafir total, kafir tulen, yang ni tak ada harapan, tak akan keluar lagi. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man qala la ilaha illallah mu'minan biha qalbu dakhala al-jannah. Sesiapa yang mengucap la ilaha illallah
yakin, beriman dengan dia, bukan sekadar kata mulut saja, beriman dengan dia, nascaya dia berhak untuk masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Bukhari dan lain. Kalau setakat kata dengan mulut je, tak ada tasdik dengan hati, tak jadi. Saya baru ditunjukkan satu video, seorang budak perempuan ni, non-Muslim, dia main masak-masak ni, bukan main lah, ajam masak. Mulut dia duk bunyi, Masya Allah, Tabarakallah, Insya Allah. Kita kata dia ni, dia kata dia duduk dalam masyarakat Melayu. Itu bahasa jadi satu budaya bagi dia. Dia bukan kepercayaan, satu budaya. Tak jadi. Dia kena kata la ilaha illallah min qalbihi, daripada hati dia yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang dipuja dan dipuji selain daripada Allah Azza wa Jalla, maka itu barulah kita kata betul. Apabila seorang Muslim itu beriltizam makna beramal dengan manhaj, dengan cara syariat yang Allah tetapkan, dan menundukkan nafsunya agar mengikut manhaj Allah ini pada setiap waktu, dalam setiap keadaan dan urusannya, tidak patuh melainkan pada perintah Allah, dan tidak berhenti daripada suatu melainkan dengan cegahan Allah, bertindak berpandukan hukum Allah dalam setiap perkara yang kecil atau yang besar, cenderung ke arahnya, menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram, dan berjaga-jaga, berhati-hati daripada perkara syubhah. Perkara syubhah ni perkara yang meragukan. Manakala kita kata halal ke haram, tak pasti, tak ambil lalu. Dalam makan minum, saham ni patuh syariah ke tidak? Ada orang kata patuh, kata tidak, kita tinggalkan. Amalan ni boleh buat, tak boleh buat? Ada ulama kata harus, ada ulama kata haram, jangan buat. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata jangan, boleh membawa kepada syirik, tinggal terus kita. Itu dia panggil orang warak, orang takut syubhat. Ni orang larang pun rempuh juga ni, kenapa? Cari pasal, kata orang. Dia sangat berhati-hati daripada syubhah, dan bersikap warak tanpa paksaan, atau merasa benci dalam hatinya, atau merasa susah. Bila nak tinggal benda tak baik, kita tak susah, kita kata kita akur dengan syariat Allah Azza wa Jalla, maka jadilah seorang Muslim itu seorang yang sempurna imannya, dan sampailah ia ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi peringkat dia naik kepada peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah. Jadi daripada kita jadi iman pak turuk kepada iman yang dengan penuh keyakinan, kita kata Alhamdulillah. Kalau tidak, nyanyi kita. Dan mungkin dia boleh sampai kepada martabat yakin, kalau jika beliau tidak berada dalam keadaan demikian, dia duduk main betul tak betul, yakin tak yakin, maka berterusalah imannya berkurangan dan berlaku kebocoran di sana sini jika beliau meninggalkan hukum-hukum syariat. Tak mau solat, tak mau, berpaling daripadanya, dan lebih cenderung kepada yang lain, lebih suka pada maksiat contohnya, tanpa tunduk patuh terhadapnya sebagaimana yang sepatutnya berlaku kepada orang-orang siddiqin, orang yang benar dakwaan dia. Tidak beriktikad dengannya seperti mana iktikad orang yang ikhlas. Belumlah lagi kukuh usul imannya, tidak benar keislamannya, bahkan beliau tergolong dalam kalangan orang-orang kafir, dan pada hari kiamat kekal dalam neraka Jahannam yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Ini bahaya lah. Maknanya orang ni orang tak yakin, orang tak percaya. Maka iman dia tidak sempurna, dan iman dia tidak diiktiraf. Tak jadi. Walaupun dia mengaku dia beriman, tapi tidak betul dia punya akuan itu. Sebab tidak ada tanda yang dia betul-betul yakin dengan kepercayaan yang dipegang itu. Tamatlah kita, itu dia panggil maratibul iman. Kesimpulan yang saya buat, maknanya paling rendah orang ni, dia sudah mengucap 2 kalimah syahadah dan adalah hati dia yakin. Alhamdulillah, dia sudah keluar daripada garisan kafir kepada iman. Alhamdulillah. Kemudian naik tingkat yang kedua pula, naik pada darjah lebih tinggi lagi. Mungkin akhir tinggi sekali, dan naik saja keyakinan yang jitu, yang kuat. Berbeza orang ni. Kita berpindah kepada yang ke-8, hatta hawahu taba'an lima jitu bihi. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, sehingga hawa nafsu dia ikut apa yang aku bawa.
Ini fiqh hadis yang ke-8. Di bawah tajuk Mahabbatullahi ta'ala wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Agar keimanan wujud pada diri seorang Muslim dan berjalan di atas jalan yang menyampaikan kepada kesempurnaannya, maka mesti, kalau terjemahan kitab lama ni, maka tak dapat tidak tu, pelajar-pelajar hak baru ni, dia terjemah dia, maka mesti, sepatah ya. Maka mesti beliau mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kalau betul-betul kamu nak mantap iman, apa saja perkara yang Allah suka, kita mesti suka. Apa saja perkara yang dibenci oleh Allah, kita benci. Baru jadi. Kecintaan itu akan membawanya ke arah pelaksanaan apa yang diwajibkan ke atas dirinya dan perkara yang disunatkan ke atas dirinya. Membenci perkara yang dibenci oleh Allah dengan kebencian yang akan menyebabkannya menahan diri daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita kata benda ni Tuhan haram, Tuhan benci, tak suka, kita jangan buat. Kita ni ada dua perkara. Yang pertama, haram, full haram, jelas lah tu. Yang kedua, dia panggil syubhah. Syubhah ni maknanya kesamaran. Satu lagi dia panggil benda makruh. Makruh ni benda yang dibenci. Dibenci oleh syarak. Maknanya makruh pun patut kita tinggalkan. Walaupun tak berdosa, tapi kalau kita tak buat kerana kita takut dia ni akan melarak kepada benda haram, itu lebih baik. Makruh ni atau sebuah. Tapi tidak, bukan kata makruh itu semuanya benda haram, tidak haram. Kecintaan terhadap perkara yang disukai oleh Allah dan benci dengan apa yang dibenci oleh Allah, maka ini tidak akan terhasil melainkan apabila seorang insan itu mencintai Allah dan Rasulnya dengan cinta yang mengatasi selainnya, sekira-kiranya beliau sanggup dan bersedia berkorban di jalan itu dan mendahulukannya daripada yang lain-lainnya. Jadi kita kena letak utamakan Allah dengan Rasul lebih daripada kehendak nafsu, kehendak diri sendiri, barulah orang ini dikira mantap dia punya keimanan. Firmanullah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 24, panjang ni ayat ni. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Al-ayah, sampai ke akhir ayat. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika bapa kamu, anak kamu, saudara adik-beradik kamu, isteri kamu, suami kamu, kaum keluarga kamu, serta harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosok, dan tempat tinggal yang kamu sukai, jika benda-benda ni semua menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan azabnya, kerana Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang fasik. Kata di para ulama salaf, ayat ini ayatul imtihan. Ayat ini menjadi batu ujian. Keluarga kita sayang ke? Harta benda kita sayang ke? Ataupun Allah dan Rasul kita sayang? Kalau kita, itulah batu ujian. Siapa dia mengatasi, mencintai Allah dengan Rasul, maka orang itu tanda dia benar-benar beriman. Kita sekarang ni sedap kita bercakap, kita belum diuji. Kalau kena uji tak tahu lagi. Kadang-kadang ujian tu tak besar sangat, kecil ya ujiannya. Boleh isteri comel. Dia punya suka berhias. Pakai baju tak patuh syariah dah. Kalau awak sayang dia ke sayang Allah? Larang tak dengar, nasihat tak dengar. Nasihat, warning. You nak ke air ke? Air lari. Sudah. Main air lari ni, nak jumpa hak kena lutun lagu ni payah pula. Jadi kadang-kadang lemah suami ni. Akur. Orang baik-baik. Ada kepiah atas kepala. Tapi bini dia lebih pada ratu cantik dia punya pakaian. Anak kata apa? Taklah sabar. Jadi kita kata ini
Pasal tu ulama salah kata ayat ini menjadi batu ujian. Kepada orang beriman, Allah uji, mu betul-betul sayang Allah ke sayang kau? Tengok. Kita yang belum diuji ni, kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Jangan diuji dengan benda macam ni. Kita tak tahu kita ni lulus tak lulus. Sebab itulah jangan minta diuji. Kita minta selamat. Minta afiah. Telah diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Anas katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Tidak benar-benar seorang itu beriman sehinggalah dia cintai Nabi lebih daripada dirinya, anak dia, keluarga dia dan semua manusia. Kan masyhur kisah kan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tu. Tuan-tuan selalu dengar cerita tu. Maknanya artinya tidak akan jadi seorang itu orang yang beriman yang betul-betul mantap sehinggalah beliau mendahulukan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada cinta terhadap makhluk. Kecintaan kepada Rasul adalah mengikut kepada kecintaan kepada pengutus Rasul. Kita nak sayang ke Rasul, betul. Tapi kita tabi' kepada cinta kepada yang menghantar ke Rasul. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Tak mungkin orang ni ikut Nabi tapi derhaka kepada Allah. Mana boleh? Tidak akan wujud kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah tersemai kecintaan kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat yang di atas, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Kalaulah makhluk-makhluk itu lebih kamu sayang daripada Allah dengan Rasulnya, fatarabbasu, tunggulah saat kehancuran. Tunggulah saat kehancuran. Kita kata wal'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada murka, kebinasaan dengan sebab salah sayang kita kepada makhluk lebih daripada menyayangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita berpindah kepada tanda yang ke-9. Unwanul mahabbah al-muwafaqatu wal-ittiba'. Ini bahasa Arab. Tanda cinta. Tanda cinta kepada Allah, tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muwafaqah, maknanya bertepatan amalan kita itu dengan arahan Allah, dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ittiba', mengikut dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi kita kena diuji dengan batu ujian. Kita tengok, kita cinta ajaran Nabi ke kita lebih suka ajaran orang lain buat. Cinta yang benar menyebabkan orang yang mencintai itu mengikut orang yang dicintainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni bila sudah kahwin dengan seorang isteri, suami cakap, cik adik, saya ni kerja jauh tu, dalam hutan kau luar negara. Bila isteri tu cinta kepada suami, awak bawa lah gimana pun, dalam hutan ke dalam rimba, dalam bandar ke dalam kampung, saya ikut. Sebab dia sudah sudah cinta. Kalau tak cinta, kau pergi seorang mana aku nak pergi dalam hutan. Itu tak cinta namanya. Cerita masalah. Jadi kalau orang ni betul-betul cinta, maknanya dia akan ikut yang dicintainya. Itu bandingan lah. Sepakat terhadap apa yang dicintai dan dibenci oleh orang yang dicintai. Dia akan sekata. Orang panggil boleh sepakat. Dari segi perkataan, perbuatan dan i'tiqad, maka siapa mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sebenar-benarnya yang diwariskan kepadanya oleh cinta itu, sebagaimana yang telah kita ketahui, mencintai apa dicintai oleh kedua-duanya dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barulah betul-betul mantap. Di antara rentetan daripada kecintaan itu, beliau akan melaksanakan tuntutan cinta itu dengan amalan-amalan oleh anggota-anggotanya, dan begitu juga dengan memenuhi tuntutan yang lahir daripada kebencian terhadap apa yang dibenci oleh Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan berdiri pada batasan-batasan hududullah. Tuhan kata setakat ni boleh, pergi lepas pada ni haram, dia tak akan pergi.
mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, agar ia menjadi dalil cinta, tanda cinta dan imannya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku. Mu sayang ke Allah, ikut sunnah aku. Nescaya Allah mencintai kamu. Al-Syekh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama salaf, berkata, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami benar-benar mencintai Tuhan kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala cinta untuk menjadikan satu tanda kepada kecintaan mereka itu, lalu turunlah ayat di atas. Jadi Allah tak nak tengok lihubbihi alaman, mercu tanda. Betul kamu cinta kepada Allah dengan Rasul? Betul? Kalau betul, tengok ikut Nabi ke tak ikut Nabi? Cakap boleh. Tapi kalau setakat amalan Nabi tidak menjadi agenda, tak usah cakap. Itu bukan cinta Nabi. Itu cinta kepada benda lain. Oleh itu, sesiapa meninggalkan sesuatu daripada perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah dengan Rasulnya, sedangkan dia mampu melakukan apa yang disukai oleh Allah dengan Rasulnya, dan meninggalkan perkara yang dibenci, maka terdapat kebocoran dan kekurangan pada imannya. Na'udzubillah. Penterjemah ni kata, dia ni ada kebocoran dalam imannya. Mana ada khalal tu mana ada kelemahan, ada kekurangan. Boleh dah terjemah bocor pun. Dan kerana itu hendaklah beliau berusaha memperbaikinya, dan dakwaan cinta itu berhajat kepada saksi. Dakwa cinta tapi tak cinta, mana boleh? Berkata pula sebahagian daripada ulama salaf, sesiapa yang mendakwa cinta kepada Allah namun tidak menepati perintahnya, aku sayang ke Tuhan, baca Qurannya tak, maka dakwaan itu batil, dakwaan palsu. Setiap orang yang mencintai yang tidak takutkan Allah, dia cinta kullu muhimmin laisa yakhafullah. Kalau dia cinta tapi tak mahu bertakut pada Allah Ta'ala, maka adalah orang itu dia panggil orang yang maghrur, orang yang tertipu. Mengaji banyak tapi tidak mendekat dia kepada Allah, maka itu dipanggil pelajaran tipu saja. Maghrur, terpedaya dengan diri dia. Itu kata ulama. Wa qala akhar, kata ulama lain pula, laisa bisadiqin man idda'a mahabbatallah. Tidaklah seorang itu benar jika ia mendakwa mencintai Allah tapi tidak menjaga hududullah. Yang Tuhan kata halal setakat ni, belah pada ni haram, dia langgar semua. Tapi dia dakwa cinta dengan Tuhan. Dakwa ma'rifatullah. Ma'rifah apa makrifat? Ini bukan makrifat, ini nama dia maklipat. Dakwa cinta dengan Tuhan, tak ikut perintah Tuhan. Apa punya ni? Mana ada mana boleh? Semoga Allah Ta'ala merahmati seorang penyair. Dia kata apa? Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbah. Hadza la'amri fil qiyasi syani'u. Law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Menarik ni kata syair. Kamu menderhakai Allah, sedangkan kamu mendakwa mencintai Allah. Demi Allah, dalam urusan ini ukurannya satu-satu ukuran yang sangat buruk. Dakwa cinta tapi derhaka. Apa benda? Jika cintamu benar, pasti kamu mentaatinya. Kerana orang yang mencintai itu akan taat kepada orang yang dicintainya. Nah, ni baru betul. Cinta Allah, cinta Allah. Tak ada cinta Allah, cinta saya. Program cinta Nabi. Nabi ajar apa? Nabi ajar apa? Nabi ajar suruh bergendang, melompat, puji dia. Puji Nabi tak salah. Tapi kalau betul main duk bergendang je, itu cinta gendang nama dia, bukan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hari ni kita tengok puak-puak ni, mereka lebih utamakan amalan-amalan, bacaan-bacaan daripada orang lain. Dia tak kempen. Kepisah Muslim ni tak ada dalam kepala dia ni. Kita duk kempen siang malam, bacalah tuan-tuan zikir yang Nabi ajar ni. Baik, apa ni, ada sanak dia, ada tak jadi agenda besar. Hak besarnya ni, hak orang tu duk kempen. Kasyah tanah, kasyah sini. Nak keluar rumah, panggil wali tu, wali ni mari jaga kita. Dalam kitab kita sudah ada, keluar rumah baca bismillah tawakkaltu ala Allah. Kita beriltijak kepada Allah. Kita tak minta lain daripada Allah. Jadi nampak sangat. Dakwah je Ahlus Sunnah, tapi banyak meninggalkan sunnah. Kita kata dakwah itu perlu dimuhasabah balik. Dengan ini, jelasnya perselisihan dan kedudukan orang yang menemui kenikmatan dalam mengingati Allah dan Rasulnya. Dengar ni menarik tuan Syekh ni kata. Wahaba bihadza yattadihu laka tanaqud. Jelaslah kontra dakwaan orang yang mendakwa. Dakwa dia apa? Dakwa dia ni sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Yuhimuna wajdan. Dia kata ketika kita berzikir ni, kita ingat ke Tuhan sampai peringkat tak khabar. Boleh melompat, boleh berpusing-pusing. Dia pegang hadis tu lah. Kamu kena zikir sampai macam orang gila. Tak ada apa lompat. Kadang-kadang serban dia tercabut dengan sebab kuat sangat pusing zikir. Apa benda ni? Gugur air mata mereka. Kena dengan gendang bom-bom pula air mata mengalir. Tunduk kepala-kepala mereka dalam khusyukkan dan memaparkan cinta mereka pada Allah dan Rasulnya. Namun sebenarnya mereka melakukan maksiat kepada Allah. Dia juga buat maksiat. Hak Nabi lah suruh tak buat. Reka sendiri dia punya cara beribadat. Kadang-kadang kuat ni satu malam duduk berkesedah, bergendang sampai pagi. Pagi esok duduk cokoh tempat pusat riba. Apa benda orang ni? Tengok ni. Penipuan, penyembunyikan barang-barang, tamak dan meninggalkan adat-adat syariat Allah Ta'ala. Adat syariat Allah nak zikir tenang. Bukan zikir dengan gendang-gendang, dengan lompat-lompat. Tidak. Allahu Akbar. Saya jumpa kumpulan pencinta Nabi. Dia pergi Mekah. Pergi di Mekah, kebetulan satu hotel dengan kami. Puak-puak dia ni, lepas solat subuh, balik cepat. Nak gimana? Nak belajar kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syama'ilun Nabi ni kitab sifat-sifat Nabi. Menariklah. Baca sampai pukul mungkin 40 minit, 1 jam baca. Habis, selepas baca, keluar daripada tempat perhimpunan dia tu, duduk kat lobi hotel, pakat duduk isap okok. Kita kata secayanya dia ke Nabi. Mengaji kitab cinta Nabi, mari isap okok di Mekah. Tapi jangan main. Cinta Nabi ni, galah kita bawa. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, biarlah kita duduk di alam nyata. Kalau kita berpegang dengan sunnah, dia tak lari balik daripada masjid. Kecuali ada masyarakat, kita tunggu duha lah, macam-macam dia punya agenda sunnah lain. Jadi ada orang yang waktu zikirnya mengalir air mata, tapi pusat riba dia yang jaga. Menangis-nangis dia apabila dengar ceramah, tapi rasuah dia tay juga. Apa nak buat? Kita kata ini masalah. Ini bukan, jangan kata orang, muhasabah diri kita. Waktu kita zikir, kuat tak kuat semangat? Kuat. Tapi selepas pada zikir tu gimana? Di mana kita lepas pada zikir? Ada di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Kita kata apa benda macam ni. Baiklah, kita berpindah kepada yang ke-13. Yang ke-10 dulu. 10 asyara. Halawatul iman, kemanisan iman. Iman mempunyai kesan dalam jiwa dan rasa dalam hati yang lebih baik dan enak di sisi seorang mukmin daripada air segar di waktu kehausan. Allahu Akbar. Tengok. Tuan-tuan bayang, kita duduk tengah panah, kerja panah. Tiba-tiba orang bawa mari air sejuk. Ya Allah, nikmatnya. Begitulah kesan iman dalam hati seorang manusia. Cinta dan kelazatannya tidak akan dirasai, melainkan oleh orang yang sempurna imannya dan benar cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dan membuahkan kecintaan daripada sisi yang lainnya. Maka tidaklah ia mencintai sesuatu pun semata-mata kerana Allah, tidak membenci sesuatu melainkan kerana Allah,
tidak memberi melainkan kerana Allah, dan tidak menahan kecuali melainkan kerana Allah. Kenapa kamu tak bagi ke ni derma sini? Tak boleh, dia tempat maksiat, macam mana aku nak bagi? Kenapa? Maknanya kita beri kerana Allah, kita tak beri juga kerana Allah. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim daripada Anas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Maksud dianya 3 perkara. Kalau ada 3 perkara dalam diri seorang manusia itu, maka dia akan dapat kemanisan iman. Yang pertama, Allah dengan Rasul lebih dicintai daripada perkara yang lain. Dia akan mencintai seorang semata-mata kerana Allah, bukan kerana pangkat dan kedudukan. Yang ketiga, dia benci benci untuk kembali kepada kekufuran selepas diselamatkan oleh Allah darinya, sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, ada 3 ni, sayang kepada Allah dengan Rasul, sayang kepada orang kerana Allah, maka barulah kita jadi dapat halawat al-iman. Kemanisan iman maknanya ialah merasa lazat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, hadis ini amat agung dan merupakan asas daripada usuluddin. Usuluddin, mana asas agama duduk di atas hadis ini. Yang ke-11, al-ihtikamu ila syar'illahi azza wa jalla war-ridha bihukmihi. Berhukum dengan syariat Allah. Kita nak buat undang-undang hukum, kita ambil undang-undang syariat. Dan redha dengan hukum Allah. Yang kata hukum Allah ni tak baik lah, ganas lah, primitif lah, tak adil lah. Siapa dia kata macam tu, dia tak benar-benar beriman. Antara perkara kelaziman iman adalah hendaklah seorang Muslim itu berhukum dengan syariat Allah dalam setiap perselisihan dan pengadilannya. Kita nak buat hukum, kita ambil hukum Allah, jangan ambil hukum Lord, hukum orang putih, jangan. Tidak boleh berpaling kepada selain daripada itu. Hendaklah beliau redha kepada hukum Allah yang telah kukuh dalam dalil-dalil syariat yang mu'tabar daripada Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang telah diistimbatkan, dikeluarkan hukumnya daripada kedua sumber itu kepada cabang-cabang yang keluar daripada kedua-duanya oleh para ulama yang pakar, yang mu'tabar, dengan rasa tenang dan menyerah diri kepada hukum itu, sama ada hukum itu berpihak kepadanya atau sebaliknya. Kita buat satu benda, hukum itu tak berpihak pada kita, kita berhentilah, redha. Dan kepada hukum, dan sama ada hukum itu sesuai dengan hawa nafsunya atau menyalahi nafsu, kita akur. Firman Allah Ta'ala, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak harus bagi seorang yang beriman, laki-laki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, hendaklah tidaklah harus mereka mempunyai hak pemilihan ketetapan sendiri mengenai utusan mereka. Tak boleh pilih. Aku tak setuju dengan hukum ni, habis aku ambil hukum lain lah. La. Suratul Ahzab ayat 36 kita dah bincang dalam tafsir yang lepas. Dan firman Allah Ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak disifatkan betul-betul beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Maknanya Nabi, waktu Nabi hidup, direct. Setelah Nabi wafat, Quran dengan Sunnah menjadi hakim, dan huraian para ulama terhadap dua nas ini. Kemudian mereka tidak pula merasa di hati mereka suatu keberatan daripada apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan dengan sepenuhnya. Syarat nak sempurna iman, bila mari undang-undang Islam, yang pertama sekali kita ambil undang-undang Islam. Yang kedua, tak adalah hati kita ni rasa berat. Yang ketiga, kita patuh dan akur kepada utusan undang-undang yang tersebut.
Yang kata ai rugi ikut Islam ni, baik kita ikut orang lain. Apa? Ikut orang lain ringan sikit, ambil Islam berat. Apa punya cakap? Surah An-Nisa ayat 65, berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatannya adalah berhukum dengan syariat dan sunnahnya. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada perkara yang ke-12, hubbu ma karihallah, cinta kepada benda yang dibenci oleh Allah dan benci kepada apa yang dicinta oleh Allah, kufrun wa dalal, na'uzubillah, boleh membawa kepada kufur dan kesesatan. Hak Tuhan sayang, kita benci. Hak Tuhan benci, kita sayang. Orang ni duduk di atas landasan yang berbahaya. Dia panggil jalan berliku, sama ada kufur atau sesat, na'uzubillah. Kita telah pun mengetahui bahawa iman itu tidak akan wujud melainkan dengan mencintai perkara yang dicintai oleh Allah dan sebaliknya. Sesungguhnya kesempurnaan iman tidak akan berlaku kecuali beramal dengan perkara yang menjadi penentu kepada kesempurnaan iman itu. Sesiapa tidak ada cinta tersebut, maka imannya sama sekali tidak wujud. Na'uzubillah. Sebaliknya, siapa yang cinta kepada perkara yang dibenci oleh Allah dan benci kepada perkara yang disayangi oleh Allah, maka bertambahlah kekufuran dan kesesatannya, kederhakaan dan keengkarannya. Jadilah dia seorang manusia yang benar-benar rugi di dunia dan akhirat. Firmanullah Ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Allahu Akbar. Dan sebaliknya orang-orang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah mensia-siakan amal-amal kebajikan mereka, gugur amal baik mereka. Berlakunya demikian kerana sesungguhnya mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah mengenai ajaran tauhid dan hukum-hukum syarak yang diterangkan dalam Al-Quran. Lalu Allah menggugurkan amal-amal mereka sebab dia tak suka apa yang Tuhan suka. Surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 8 dan 9, sama jugalah dalam ayat yang surah Muhammad ayat 25 dan ayat 28. Tuan-tuan boleh baca, innal ladzina irtaddu ala adbarihim, panjang ayat ini. Yang pentingnya ini dalil menunjukkan bahawa siapa dia suka kepada apa yang Allah suka dan Rasulnya suka sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu beriman. Siapa dia benci, sama ada sesat, paling rendahnya sesat, tinggi darjat kufur, na'udzubillah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang ke-13, an-namuzaj al-mithali, model ikutan. Kita nak ambil model, contoh dari kalangan para sahabat, bagaimana tanda mereka cinta kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh yang ideal tentang kebenaran cinta terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan membenci perkara yang dibenci oleh Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya mendahului cinta selainnya, cinta kepada selainnya. Hawa nafsu mereka benar-benar mengikut apa yang datang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kan mereka mengorbankan diri, sanggup mati syahid. Ruh dan harta mereka dikorbankan pada jalan Allah. Mereka sanggup memerangi bapa dan datuk nenek sendiri, berperang dengan keluarga, berhijrah meninggalkan anak isteri, ibu bapa, ahli keluarga dan tanah tumpah darah mereka. Tinggal harta benda di Mekah, pergi ke Madinah. Ada yang awal lagi pergi ke Habasyah contohnya. Kerana mereka lebih mengetahui tentang kebenaran dan amat memahami akan kelebihan. Lihatlah contoh kepada Sayyidina Umar bin Khattab, pendirian Umar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Nabi kita bersabda, tidak sempurna iman seorang itu sehingga dia sayang pada Nabi lebih pada dirinya sendiri. Maka Umar kata apa?
wahai Rasulullah, Tuhan lebih aku cintai daripada sesuatu melainkan diriku. Semua Nabi utama. Diri saya tak boleh lawan. Itu kata-kata Umar peringkat awal. Sabda Nabi SAW, tidak ya Umar. Demi dia yang memegang jiwaku dalam genggamannya, sehingga aku menjadi lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Nabi kata, belum lagi Umar. Belum sempurna iman tu, kalau setara tu. Umar pun terdiam seketika, lalu memahami bahawa hak Rasulullah SAW lebih utama daripada hak semua hak, dan didahulukan daripada semua hak makhluk, sehingga nyawa wajib dikorbankan di jalannya. Kerana dialah yang menyelamatkan jiwaku daripada api neraka. Lalu Umar memberi jawapan. Umar kata apa? Fa innakal an wallahi ahab ilayya min nafsi. Allah. Umar kata, ya Rasulullah, sekarang demi Allah aku lebih cintai diri Rasulullah daripada diri saya sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, al-ana ya Umar. Al-ana ya Umar. Nabi kata, sekarang mantaplah iman kamu. Hadis riwayat Bukhari. Yakni sekarang sempurna iman kamu, wahai Umar. Kerana itu para sahabat berhak menduduki takhta pujian yang berkekalan daripada Allah bagi iman mereka. Kerana itulah firman Allah Ta'ala, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan daripada kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, iman dan taat, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Allah, serta Allah menyediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya berbagai sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi ayat ini surah At-Taubah ayat 100. Para jemaah sekalian, ayat ini menjadi kelebihan muhajiri dan ansar yang terawal. Tiba-tiba mari puak geng mulut busuk nama Syiah, yang sebahagian daripada orang Islam di Malaysia ni ada lagi duk puji-puji Syiah. Duk puji ke negara Syiah, puji apa yang kita nak sebenarnya. Di atas nama pejuang Islam, apa yang kita sayang sangat kepada Syiah tu? Heran saya. Daripada muda sampai tua kita berjuang nak menegakkan Islam, tiba-tiba Syiah yang mulut busuk duk maki sahabat kita sayang. Ajaib wallah. Ini antara benda ajaib. Baik. Penutup afadal hadis. Faedah daripada hadis ini apa? Ada 3 faedah tuan-tuan. Yang pertama, wajib ke atas setiap orang Islam, wajib bagi setiap orang Islam merujuk segala amalannya kepada Quran dan Sunnah. Sudah pasti dengan tafsiran para ulama yang muktabar, dan berusaha agar amalannya selari dan bertepatan dengan Al-Quran dengan Sunnah Nabi SAW. Kita tak Quran. Amalan aku ni ada dalil daripada Quran, dari hadis, naam, alhamdulillah, kita teruskan. Bercanggah dengan Quran hadis, kita tinggal. Yang kedua, sesiapa membenarkan syariat Allah dengan hatinya dan berikrar dengan lidahnya, kita yakin, namun menyalahi dengan perbuatannya. Cakap syariat Allah takbir begini, takbir, tapi perbuatannya tak sama dengan apa yang kita cakap, maka dia adalah fasik. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sesiapa yang perbuatannya selari dengan kehendak syariat, namun i'tikad dan fikirannya menyalahi syariat, maka dia munafik. Na'udzubillah. Perbuatan zahirnya jelas, tapi hatinya kafir, itu munafik. Hati tak percaya, itu munafik. Sesiapa yang terkeliru dan terperangkap dalam semua pendirian itu, maka dia adalah zindik yang tidak ada agama. Ini bahaya kita tuan-tuan. Yang ketiga, antara perkara lazim yang mesti bagi memantapkan iman seorang itu ialah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan mempertahankan syariatnya daripada dipermain-mainkan oleh orang. Mari zaman kita ini ramai orang mengaku pejuang Ahlus Sunnah. Tak kira lah atas nama apa-apa, ASW, apa dia benda, tak kira. Pejuang Ahlus Sunnah. Tapi ajaran yang diajar, yang dibuat tak selari dengan sunnah. Kita kata itu dakwaan palsu semata-mata. Apa dia Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah ni orang yang mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi tak ada benda-benda ajar kepada kita buat benda-benda khurafat, buat benda-benda takhayul. La. Tiba-tiba kita mempertahankan benda-benda macam ni. Kenapa? Sebab kita Ahlus Sunnah. Kita bebas nak buat apa saja? La. Tak semestinya kita menang. Mana orang lawan kita, kita boleh jerkah dia, kita boleh pukul dia. Itu bukan kemenangan. Sebab itulah ulama kata, kalaulah menang tu dengan sebab kekuatan suara, nasaya orang bodoh lebih menang daripada orang cerdik. Orang cerdik mana bertempik cakap. Itu kita kata, kalau kita kata kemenangan itu disebabkan oleh ramai, kalau daripada zaman dulu lagi, pengikut Nabi tak ramai. Nak banding dengan pengikut-pengikut geng-geng lain. Tapi kita kata kebenaran itu duduk di hak, bukan duduk di ramainya bilangan, bukan duduk di kekuatan lawan. La. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, mari kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kita diancam, walaupun kita rasa kita tidak kuat. Kita kena ingat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban. Islam itu dimula dalam keadaan terasing, tak ramai. Kemudian kuat, kemudian di ujung balik, mari pula benar dia. Sekarang ni kita nak mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita? Kita pertahankan setakat mana kita mampu. Kita nyatakan pada masyarakat, orang yang terima kita kata alhamdulillah, orang yang tak terima, kamu jumpalah dengan Allah, jumpa dengan Nabi sallallahu di akhirat esok, nak jawab apa? Nabi kata aku singgah sunnah kepada kamu, kamu tak buat, hidup buat reka amalan sendiri. Nak jawab apa depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sama ada kita boleh jumpa dengan Nabi atau kita dihalau daripada kolam Nabi. Na'udzubillahi min zalik. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah hadis syarah kepada hadis yang ke-41. Tinggal satu lagi hadis yang ke-42. Kemudian kita akan khatam kitab kita ni, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.